Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini untuk meneruskan kuliah pengajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, jadi kita sambung pada halaman yang ke-78 daripada buku terjemahan kita. Baik, jadi masih lagi dalam bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, yakni keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan, digugurkan oleh tauhid. Baik, kata Syekh rahimahullahu taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an mukhaffafah tanpa tasydid, keliru jika dibaca dengan tasydid, kerana jika ditasydid maka isimnya tidak boleh dibuang, sementara jika tidak ditasydid maka isimnya boleh dibuang. Baik, ini maknanya Syekh jelaskan tentang faedah an di situ, yakni dari sudut nahwiyah, dari sudut nahwu. Baik. Kemudian sabda Nabi SAW, la ilaha, tiada ilah, tidak ada ilah, maknanya la ma'luh, la ma'luha, tiada sembahan, tidak ada sembahan. Bukan bermakna la aliha, tidak ada sembahan-sembahan. Al-ma'luh adalah zat yang disembah dengan kecintaan dan pengagungan. Anda mencintai dan mengagungkannya kerana anda mengetahui sifat-sifatnya yang agung dan perbuatan-perbuatannya yang luhur. Maknanya ilah dekat sini bukan dimaksudkan dengan jamak, tetapi dia merujuk kepada tunggal, bukan kepada merujuk kepada mufrad. Sebab itu ditafsirkan ma'luh, bukan la aliha, maknanya al-ma'luh, yakni maknanya al-ilahat, ataupun kita kata al-ma'luhat. Daripada kita kata tidak ada sembahan-sembahan di sini, bukan bermakna banyak. Kat sini dalam yang asal disebutkan walaysa bimakna alaha, bukan maksud banyak. Baik. Sabda Nabi SAW, illallah, kecuali Allah. Maknanya ni hadis dalil yang kedua kan, hadis Ubadah bin Samit tu, yakni man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal, ma kana min amal. Yani Syekh tengah ulas tentang man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi an kat situ tadi mukhaffafah, la ilaha illallah, ilaha maknanya ma'luh, bukan maknanya aliha, bukan maknanya tiada sembahan-sembahan kalau kita terjemahkan. Bukan, itu bukan maksud dia. Maksudnya adalah yang disembah, ma'bud, yakni ma'luh. Baik. Jadi sabda Nabi SAW, illallah, kecuali Allah, maksudnya tidak ada sembahan selain Allah. Kerana itulah, ini kita akan faham bila Syekh bawakan dalil. Kerana itulah dikisahkan dari perkataan orang-orang kafir Quraisy, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia
yakni Muhammad, menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu sahaja. Yakni sembahan-sembahan itu, dia Muhammad ini jadikan sembahan itu jadi satu saja. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya perkara ini benar-benar sesuatu yang sangat menakjubkan, sangat menghairankan, menakjubkan. La syai'un ujab maknanya la syai'un ajib. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir. La syai'un ujab sama dengan la syai'un ajib. Maknanya kenyataan kaum musyrikin Quraisy, mereka beranggapan dan menyangka seruan kepada tauhid itu adalah sesuatu yang menakjubkan, kerana mereka tak pernah dengar daripada nenek moyang mereka yang sudah sebati dalam kesyirikan. Tradisi nenek moyang itu sudah sebati, jadi mereka bila ada seruan kepada tauhid, jadi mereka kata inna hadza la syai'un ujab, kan? Jadi itu biasalah. Bukan sahaja pada zaman pengutusan, bahkan jika kita lihat pada hari ini, setelah 1400 hijrah, selepas kewafatan Nabi SAW, yang merupakan imam bagi ahli tauhid, duat, imam bagi pendakwah-pendakwah tauhid, juga berhadapan dengan perkara yang sama. Kalau kita menyeru kepada tauhid, menyeru kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah, maka mereka golongan yang berpegang dengan tradisi nenek moyang yang sebati dengan kesyirikan akan menganggap hal tersebut adalah suatu perkara yang ajib, menakjubkan, menghairankan, kan? Macam kita kata ajak kepada Al-Quran dan Sunnah, orang pelik. Sebab apa? Bukan sebab kepelikan Al-Quran dan Sunnah tu, tetapi disebabkan oleh keadaan masyarakat ataupun manusia yang sudah sebati dengan kebatilan, sudah sebati dengan taklid buta. Itu menyebabkan mereka menyangka perkara yang kebenaran itu dianggap sebagai pelik. Jadi ini dalam konteks ini, kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, itu yang disebutkan oleh para ulama, makna aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Maknanya bila Nabi SAW menyeru kepada tauhid, maka orang musyrikin mereka melihat bahawa hal tersebut adalah perkara yang menakjubkan, dan mereka tidak boleh menerima lah. Tidak boleh menerima, kerana bagi mereka Muhammad ingin menyatukan sembahan-sembahan yang banyak itu jadi satu saja. Jadi mana boleh, kan? Tuhan yang banyak-banyak ni yang kita duk sembah, yang kita duk harapkan, yang kita duk minta, dan kita memohon, yang kita kasihkan dan kita cintai, tiba-tiba Muhammad datang, dia nak bagi jadi satu je. Tak boleh lah, kan? Tak boleh lah. Jadi banyak perkara yang terpaksa mereka mereka korbankan apabila seruan tauhid yang diseru oleh Nabi SAW itu ditolak oleh mereka lah. Kalau mereka nak terima, maknanya banyak benda yang mereka perlu korbankan. Baik. Adapun firman Allah Ta'ala, jadi sebab itu Syekh kata la ma'luha, la ilaha tu bukan maknanya la aliha. Makna la aliha tu itulah alihatan. Maknanya dalam surah Sad ayat 5 tu, aja'alal alihata maknanya jamak, Tuhan-Tuhan, yakni sembahan-sembahan. Jadi kalimah tauhid la ilaha illallah, ilaha bukan bermaksud Nabi Muhammad SAW mengisbatkan ataupun menetapkan kepada mereka tentang sembahan-sembahan yang banyak itu. Tetapi ilah di situ maknanya makluh, satu saja yang berhak untuk diibadahi. Itu maksud makluh, ma'bud, yang disembah. Sebab itu ada lepas nafi datangnya isbat, illallah, penetapan bahawasanya Allah sahaja yang berhak disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'luh kat situ. Sebab itu saya kata kat situ bukan
La aliha. La aliha tu maknanya sembahan-sembahan. Alihata yang dalam surah Sad tu. Yang orang musyrikin pelik. Kan? Baik. Jadi yang dinafikan oleh Nabi SAW adalah peribadatan yang ditujukan kepada berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang banyak itu. Bukannya menafikan kewujudan atau keberadaan sembahan-sembahan tersebut. Sembahan-sembahan tu memang ada. Macam-macam. Kayu, batu, bintang, matahari, bulan dan macam-macam yang disembah oleh kaum musyrikin. Tetapi yang dinafikan adalah apa? Ma'luh. Yakni ma'bud. Peribadatan yang disembah. Yang makna ibadat yang ditujukan kepada Tuhan. Itu. Baik. Ada firman Allah Ta'ala, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kerana itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Baik, maka penuhanan seperti ini adalah batil. Kat situ gariskan pada ayat fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Kat situ dia punya syahid dia, point dia. Maka penuhanan seperti ini adalah batil kerana tanpa disertai alasan yang benar sehingga ditiadakan oleh syariat. Yang ini dinafikan oleh syariat. Maknanya penyembahan yang kita kata yang ditujukan kepada alihah, yakni sembahan-sembahan yang banyak itu adalah dinafikan oleh syarak, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Syekh dalam kitab asal dia kata fahadha ta'alluh batilun. Bentuk peribadatan yang ditujukan kepada sembahan-sembahan yang banyak itu adalah batil. Li'annahu bighairi haqqin, kerana dia bukan kebenaran. Fahuwa manfiyun syar'an, dan ianya ternafi secara syarak. Maknanya dari sudut syarak, maknanya Allah SWT menafikan maknanya penyembahan-penyembahan yang ditujukan kepada berhala-berhala yang banyak, sembahan-sembahan yang banyak. Wa idzan tafa wuqu'an fala qarara. Maka apabila dinafikan secara syarak, maknanya wa idzan tafa wuqu'an fala qarar, maka bila dia telah dinafikan wuqu'an, maknanya penyembahan tu berlaku tak? Maknanya syirik tu berlaku tak? Syirik tu berlaku, tapi keizinan untuk melakukan syirik itu berlaku atau tak? Tidak. Itu maksudnya dinafikan oleh syarak. Kita kena faham dari sudut itulah pentingnya hukum kauni dengan syar'i. Kauni kita dah bincang sebelum ni, beza kauni qadari dengan syar'i. Hukum kauni maknanya syirik itu berlaku tak? Berlaku. Allah tetapkan berlaku untuk uji, untuk membezakan antara tauhid dan syirik, untuk Allah Ta'ala bezakan antara orang yang beriman dan orang yang kufur, orang yang benar, orang yang dusta dan sebagainya. Dan adakah syirik itu Allah Ta'ala redha? Tidak. Itu maknanya ianya tidak berlaku secara syarak. Wuqu'an. Maknanya dalam kitab asal ni Syekh guna perkataan wa idzan tafa wuqu'an. Maknanya apabila syirik itu berlaku tetapi tidak disertai dengan keizinan dan keredaan Allah. Dia tetap berlaku tetapi tidak disertai dengan keizinan, keredaan, kecintaan. Allah tak suka syirik. Tapi dia tetap berlaku. Fala qarar, maka ianya seperti tidak ada. Itu maksudnya tidak ada secara nyata. Maknanya fala qarar, maknanya dia seakan-akan tidak bermakna lah. Maknanya tidak bermakna. Kemudian saya bawakan contoh ayat dalam surah Ibrahim ayat 26 untuk menjelaskan makna
kenyataan tersebut, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, yakni syirik. Kat situ syirik. Seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap, yakni tegak sedikit pun. Maknanya perumpamaan apa? Syirik, penyembahan yang dilakukan, dialihkan kepada selain Allah, dalam konteks ini berhala-berhala itu, maknanya tidak ada ketetapan, tidak ada qara, maknanya tidak tertegak sedikit pun. Maknanya macam pokok yang buruk, yang dah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Ada manfaat tak pokok tu? Tak ada makna, kan? Tak ada manfaat. Itu maksudnya ma laha min qarar. Itu perumpamaan kalimatin khabithah, diumpamakan dengan kalimah-kalimah syirik dan perbuatan syirik itu sendiri. Baik, dengan demikian dapat dipertemukan, dikompromikan antara firman Allah, fama aghnat anhum alihatuhum, kerana itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sembahan-sembahan yang mereka sembah, dan firmannya yang menuturkan perkataan kaum Quraisy, aja'alal alihata ilahan wahidah, apakah dia, yakni Muhammad, menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu sahaja, dalam surah Sad ayat 5 tu. Dengan firmannya, wa ma min ilahin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini Ali Imran ayat 62. Gariskan ayat Hud ayat 101 tu, gariskan, highlight ke garis. Maknanya itu satu. Yang kedua, ayat kedua surah Sad ayat 5. Gariskan pada surah Sad ayat 5 tu, aja'alal alihata ilahan wahidah. Yang ketiga, wa ma min ilahin illallah, surah Ali Imran ayat 62. Tiga tu. Jadi kat sini, tiga ayat ni, kalau kita tak teliti betul-betul, seakan-akan macam ada kontradik. Itu Syekh cuba nak harmonikan. Sebab lepas ni Syekh akan bincang tentang sebab apa. Sebab apa jadi kontradik itu? Sebab bila tidak memahami ayat itu berdasarkan tafsiran ulama salaf, itu punca dia. Kerana memahami tauhid berdasarkan pemahaman al-mutakallimin, pemahaman ilmu kalam. Ini punca dia. Sebab lepas tu Syekh akan bincang dia tentang tauhid menurut ulama ilmu kalam. Baik. Jadi kat sini bagus. Maknanya Syekh nak bagi tahu dekat kita, seakan-akan Syekh nak bagi tahu dekat kita, kalau kita cuba faham istilah syarak ini dengan istilah yang asing, istilah asing ni maknanya yang tidak datang daripada Al-Quran dan Sunnah, tidak datang juga daripada generasi Al-Qurun Al-Mufaddalah, tidak datang daripada generasi salafus salih, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Maknanya datang daripada unsur asing seperti ilmu falsafah, ilmu kalam. Maknanya dia kat situlah puncanya berlaku ta'arud, kontradik, percanggahan. Sebenarnya bukan bercanggah pada ayat Quran, tetapi bercanggah pada akal mereka, pada cara faham mereka. Itu kita kena faham. Baik. Sebab itu kalau kita lihat kitab-kitab ulama salaf, akidah salaf dan sebagainya, yang asal ataupun yang kita tengok pada kurun yang awal, kitab-kitab akidah salaf ni, kalau kita tengok, dia hanya bawa apa? Dalil. Quran, Sunnah. Quran, hadis. Quran, hadis. Simple. Kan? Dan dalam Quran dengan hadis tu dah ada akal lah. Dah ada logik dah. Dah cukup dah logik dia. Betul tak? Jadi, cuma bila dah berlalunya masa, maknanya ada di kalangan umat Islam yang terjerumus masuk ke dalam syubhat dan keraguan yang dikemukakan oleh golongan falasifah, dan cuba untuk di counter atau cuba untuk dijawab oleh ulama-ulama ahlul kalam,
maka itulah yang menyebabkan perbahasan akidah tu jadi rumit. Itu je punca dia. Kan? Asalnya tak ada rumit apa pun. Akidah Islam ni mudah. Kan? Mudah. Tak percaya kita tengok kitab-kitab ulama-ulama ahli sunnah karang. Kalau ikut manhaj salaf, selamat. Selamat dan tidak ada kerumitan. Jadi bila rumit tu bila mula masuk bahas guna ilmu kalam. Itu yang jadi rumit. Tetapi pokok ilmu kalam ni, dia hak rumit tu lah dia bangga tu. Dia kata hak ni lah menunjukkan apa? Ini mendalam. Kan? Ini menunjukkan tahap intelektual yang tinggi. Itu yang mereka perasan. Tetapi kita katakan kalau benda yang mudah dirumitkan, itu bukan intelek. Kan? Itu bukan bijak. Benda yang mudah kau rumitkan, itu bukan kebijaksanaan. Kan? Bukan kebijaksanaan. Kan? Baik, wallahul musta'an. Jadi ini contohnya ayat ni, 3 ayat ni Syekh kata dapat kita kompromikan bila kita faham yang dinafikan ilah tu ataupun dinafikan aliha ataupun al-alihata, yang dinafikan dalam ayat-ayat Quran itu adalah penafian dari sudut syarak. Itu maksud dia. Jadi kata Syekh di sini, sembahan-sembahan ini hanyalah nama-nama belaka, tanpa makna dan hakikat yang nyata. Sebab semua itu batil menurut syariat. Nampak? Gariskan, menurut syariat. Dan tidak pantas dinamakan sembahan kerana tidak dapat memberikan manfaat ataupun mendatangkan mara bahaya. Tidak menciptakan dan tidak pula memberi rezeki. Seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 40, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nabi Yusuf AS ketika dia berdakwah kepada 2 orang sahabat dia dalam penjara tu, jadi dia dakwah tauhid. Kan? Nabi Yusuf AS dia dakwah tauhid. Orang kita kalau cerita Nabi Yusuf, dia cerita pasal handsome saja. Kisah cinta Yusuf dan Zulaikha. Hak tu je. Tak ada dah. Tak nampak dah kisah hak yang asas. Ni dakwah tauhid ni. Nabi Yusuf dalam penjara bukan duduk tayang muka dia. Nabi Yusuf dakwah tauhid. Ni orang kita dia tengok sebut cerita kisah Nabi Yusuf, dia duduk cerita pasal apa? Kacak je. Itu yang jadi apa? Nak anak handsome baca surah Yusuf. nak ayat ni kan. Itu saja. Jadi kita kata tak betul lah. Kalau jemputan kenduri tu kan, semoga cinta seteguh Yusuf dan Zulaikha. Dah lah tak betul. Kisah tu pun tak betul kan. Mandai-mandai. Jadi kebanyakannya digunakan untuk kita kata yalah dijadikan sebagai tujuan-tujuan yang tertentu. Sebenarnya kisah Nabi Yusuf tu panjang. Banyak faedah-faedah, bukan part tu saja. Yang part yang tu pun depa cerita tak betul. Itu yang ada tu pun tak betul. Jadi macam mana kita nak harapkan kita kata nak dapat kisah yang betul tu? Jadi kisah yang dalam Quran fokus. Sebab tu kita ahli tauhid, orang yang mengaji tauhid, kita yang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada sunnah. Maknanya kisah-kisah Nabi tu kan, yang menjadi tujuan kisah-kisah itu dikisahkan adalah untuk menyampaikan dakwah tauhid. Sebab itu kita tak boleh abaikan dan tak boleh biarkan puak-puak khurafat, puak-puak ahlul bidah wal ahwa ni mereka duk cerita. Dan mesti kita kata menjadi fardu kifayah kepada ahli ilmu yang kita kata yang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada sunnah untuk menjelaskan kisah ini dengan lebih betul, dengan lebih sahih, dengan benar. Baik. Jadi Nabi Yusuf kata dekat 2 orang sahabat tu, ma ta'buduna min dunihi. Mereka
yakni apa yang kalian sembah, kalian dan nenek moyang kalian sembah selain dia, selain Allah, hanyalah nama-nama, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, hanyalah nama-nama yang kalian namakan dan juga nenek moyang kalian namakan. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak pernah diturunkan oleh Allah. Allah tidak menurunkan satu pun bukti, hujjah, keterangan yang membenarkan nama-nama itu. Sultan dalam Al-Quran maknanya hujjah, burhan maknanya hujjah, bukti. Kan? Itu kaedah yang disebutkan oleh ulama tafsir. Tak salah Ibnu Abbas, kalau tak salah Ibnu Abbas ataupun di kalangan mufassirin yang sebut sultan, maknanya setiap kalimah sultan di dalam Al-Quran bermaksud hujjah. Hujjah. Sebab apa dinamakan sultan? Kerana litasallutihi ala syai' ataupun ala kulli syai'. Kerana sultan dinamakan sultan ni kita terjemahkan kuasa, pemerintahan kan, kalau kita terjemah yang standard. Tetapi kenapa dalam Allah Ta'ala gunakan hujjah dan bukti ni sebagai sultan? Kerana dia berkuasa mendominasi. Kerana dia adalah hujjah, maknanya dia adalah, kita kata asalnya adalah kekuasaan yang Allah Ta'ala berikan. Kan? Macam Allah Ta'ala berikan hujjah kepada Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala bagi hujjah kepada Nabi-Nabi, Allah Ta'ala bagi hujjah kepada Rasul. Maknanya walaupun dia tak ada kekuasaan, dia tak ada tentera, dia tak ada bala tentera, tapi dia ada hujjah. Jadi hujjah itu sultan. Nampak? Hujjah itu sultan. Sebab itu ahlul bid'ah wal ahwa, mereka tak tahulah. Kita katakan, kalau kita buka dalam kitab-kitab akidah salaf, contoh macam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah oleh Al-Imam Hibatullah Al-Lalaka'i rahimahullah ta'ala, dalam awal muqaddimah tu beliau sebut tentang kebiasaan ahlul bid'ah wal ahwa ni, mereka akan menggunakan pengaruh kekuasaan, kerajaan, pengaruh politik untuk menekan ahli sunnah dan untuk menyebarkan kebatilan mereka. Tetapi kalau kita perhati, sejak daripada zaman yang paling dahsyat sekali berlaku mihnah dan fitnah terhadap ahli sunnah ni, kemuncaknya adalah pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dan setiap zaman setelah itu, seakan-akan dah jadi satu syiar dah kepada ahlu bid'ah wal ahwa, mereka akan menggunakan pengaruh kuasa politik, pemerintahan untuk membenarkan kebatilan mereka. Sebab apa? Sebab mereka tak ada hujjah. Mereka tak ada sultan yang hakiki. Mereka tak ada. Yang mereka ada, kami ada sultan. Kan? Depa kalau depa nak bangga sikit, depa, kami ada raja, kami ada sultan, kami ada kuasa, kami ada ni. Tetapi berbeza dengan ahli sunnah. Ahli sunnah, sultan yang hakiki adalah apa? Hujjah. Hujjah yang Allah Ta'ala turunkan. Hujjah yang Allah turunkan. Maknanya raja, pemerintah pun kena ikut sultan tu, kena ikut hujjah yang Allah Ta'ala turunkan. Nampak? Jadi kadang-kadang kita hari ni, zaman hari ni, bila kita dah bergelumang dengan ahlul bid'ah wal ahwa ni, jadi kadang-kadang kita terikut perangai mereka. Maknanya kita terikut-ikut. Kan? Setiap kali tukar pemerintahan, setiap kali tukar menteri, kita jadi apa? Tak ada dah hasbiyallah wa ni'mal wakil tu. Tak ada dah tawakal. Tak ada dah kita kata apa? Tawakal kita kepada Allah. Tak ada dah. Kita akan merungut, kita akan, apalah akan jadi pada kita, apalah akan jadi mana nasib kita, apalah akan jadi kepada sunnah, apakah kalau menteri ni naik, kalau menteri ni, skrip yang sama. Kan? Maknanya sepatutnya bukan itu yang kita fokuskan.
Fokus adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan sultan yang hakiki itu. Termasuk sultan, pemerintah. Dia pun wajib ikut Quran dan Sunnah. Bukan kita kena sesuaikan Quran dan Sunnah apa yang menepati kehendak mereka. Itu kena faham. Sebab tu ahlul bidah wal ahwa, ciri-ciri mereka, Al-Imam Al-Lalaka'i sebut dalam awal muqaddimah Syarh Usul I'tiqad, mereka tak ada hujjah, mereka tak ada sultan. Al-bayan wal hujjah mereka tak ada. Sebab itu mereka hanya mampu untuk menggunakan kuasa. Mereka boleh tulis dekat mimbar-mimbar, mereka boleh tulis dekat teks-teks khutbah untuk isytihar orang ni sesat, untuk isytihar orang tu sesat. Mereka boleh buat dikri macam-macam, tetapi mereka tidak boleh menulis di dalam hati manusia. Buktinya kita tengok zaman Imam Ahmad, zaman ulama ahli sunnah ditekan setiap zaman. Tak ada yang boleh apa? Bolehkah ada orang cop kat hati manusia? Macam dicop dekat dikri, fatwa dan sebagainya. Tak boleh. Usahalah macam mana pun. Kan? Sebab ahli sunnah dia bersama dengan sultan yang kita kata yang Allah Ta'ala turunkan hujjah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Bismillah. Ya, dalam apa kita kata konteks negara kita ni, sebenarnya kita tak ditekan. Kalau kita nak compare dengan zaman dulu, zaman tekanan politik zaman dulu-dulu, zaman Bani Abbasiyah, zaman Bani Umayyah, kemudian kita taklah seteruk zaman dulu. Maksudnya kita kata, ya, keburukan tu ada, tetapi nak kata tekanan tu sampai tahap maknanya yang serius, itu tidak ada. Maknanya pemerintah mereka masih lagi boleh menerima. Maknanya dari sudut kebebasan pendapat, kan, keluasan pendapat, kebebasan pendapat yang walaupun kita faham ahli batil dia orang gunakan maksud kebebasan pendapat tu mereka luaskan, tetapi kita ada batasannya. Tetapi kita kena ambil peluang untuk menjelaskan tentang kebenaran, menjelaskan tentang mendekati pemerintah dalam rangka untuk menasihati. Still kita bertanggungjawab, maknanya fardu kifayah ke atas ahli ilmu dan sebagainya. Dan apa kita kata sekarang ni bukan kata ahli ilmu, maknanya orang awam pun boleh bagi pendapat, betul tak? Boleh buat surat terbuka dan sebagainya. Dan tak jadi isu dah sebenarnya. Tak ada kita kata ya, keburukan tu ada, tetapi tidaklah seteruk dalam certain part tu. Tak ada lah kita kata seteruk macam zaman Imam Ahmad tu, semua kena tangkap, kena penjara terus apa semua. Kemudian disekat langsung, kan? Kita ni mungkin adalah memanglah ada kita kata perkara-perkara yang menguji kita, tetapi asalnya pemerintah itu dinasihati. Itu prinsip ahli sunnah. Kita bukan macam ahlul bidah wal ahwa. mereka dalam tindakan mereka mendekati pemerintah itu, ya, satu bentuk kita kata, kalau kita kata perkara tersebut kita gantikan dengan ahli sunnah, sudah tentulah lebih baik. Kerana nasihat tu, nasihat yang benar, nasihat yang baik itu akan dapat disalurkan, kan? Tetapi kalau dapat medium itu digunakan oleh ahlul bidah wal ahwa, mereka yang ada kepentingan tertentu dan ada tujuan-tujuan tertentu untuk menyebarkan kesesatan dalam berjubahkan seruan-seruan kembali kepada tradisi dan sebagainya itu, ya, sudah tentu mereka mungkin boleh mempengaruhi, kan? Sebab itulah kita dalam
maknanya ahli sunnah, kalau kita lihat dalam konteks keadaan dalam negara kita ni, kita jangan berpihak kepada mana-mana parti politik. Jangan. Kena belajar daripada kesilapan. Kalau nak berpihak pun, jangan sampai tahap tahazub. Tahazub ni maknanya fanatik. Kita boleh bersetuju dengan parti ni, dengan pemimpin yang daripada latar belakang parti ni, kita bersetuju ada benda yang dia betul, ada benda biasalah. Tetapi kita nak bersikap tahazub. Kerana sikap tahazub ini fanatik kepada kepartian, kepuakan, sehingga kita lihat menyerang individu tertentu, menyerang orang tu, menyerang orang ni, sampai kita pukul itu rapat sangat, kita tak sedar. Tengok dia jadi Perdana Menteri. Garu kepala. Maknanya sampai dah tak ada kebaikan. Maknanya kita dah terbawa-bawa, apa kita panggil, kita dah terbawa-bawa politik yang tidak matang. Kan? Politik yang tidak matang. Maknanya sampai jatuhkan orang tu, pukul rapat, jatuh dah, tak ada dah kebaikan dia langsung. Kita angkat yang kita punya tokoh ni sampai terlampau tinggi, sampai mendewakan, sampai sampai tak ada dosa. Sedangkan kita kena ingat, kuasa bukan Allah Ta'ala akan bagi kepada siapa yang dia kehendaki. Sebab tu kena balik pada perkataan Ali bin Abi Talib, kan. Maknanya kita ni kalau suka dekat orang, maknanya berpada-pada. Kalau kita benci dengan orang pun, kita berpada-pada. Supaya kita tak menyesal di hari kemudian. Kan? Tapi ala kulli hal, kita katakan ahli sunnah, kitalah yang kena jadi orang yang sebenarnya yang semak imbang. Check and balance. Kita bukan pengampu pemerintah. Kita juga bukan pencela pemerintah. Ahli sunnah mereka adalah apa? Mereka yang menjadi tunjang untuk menasihati pemerintah. Konsisten. Sebab tu kalau kita ambil pendapat yang kata kita kena join parti ni, tak tepat. Merosakkan. Sebab politik kepartian itu memang ada nau'un minat tahazzub wal hizbiyah. Memang ada, memang bukan nau'un, memang dia itu sendiri adalah hizbiyah. Tahazzub. Kepentingan yang berbentuk kepartian tu. Dan jadi itu kita kata tak elok lah. Maknanya dia akan bagi, maknanya dia tak baik lah. Sama juga bila dah kita kita dah ada misalnya pihak yang daripada pihak parti sekian ni dah jadi kerajaan, dah jadi pemerintah, kan. Maknanya janganlah attack pembangkang tu sampai rapat pula. Samalah, kan. Maknanya kena balance lah. Kena maknanya apa pun kita kata khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Benda yang kita kata pertengahan. Kalau kita sokong, kita jangan sokong tu sampai habis. Sebab kok mana pun sama aja, dia still kita kata tak boleh yang mana-mana pihak pun dapat jadi kerajaan, dia still tak boleh nak implementasi hukum Islam tu secara penuh, kan. Maknanya still masih ada kekangan, kan. Jadi sebab itu kita kata jangan kita paksakan sangat tafsiran-tafsiran politik ni. Syekh Sultan Al-Umairi dia ada guna istilah untuk membezakan antara istilah-istilah agama ini dengan istilah siasi. Tafsiran dipanggil tafsiran siasi, politik. Maknanya banyak yang masuk dalam media kita, media masa ni, media sosial dan sebagainya, kadang-kadang tu kita sampai tahap kita tak boleh nak bezakan antara ini propaganda politik atau kebenaran. Itu bahaya tu. Sebab itu bahaya bila kita terlampau banyak sangat membaca tulisan-tulisan di media sosial yang kita tahulah propaganda politik, dan kita terlampau fokus kepada benda tu. Akhir sekali kita mungkin terkesan, terpengaruh, dan kita tak boleh bezakan. Macam baru-baru ni ada orang forward tentang kenyataan seorang tokoh yang kita minta Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada beliau, tentang jemaah haji dan umrah
maknanya yang tidak mengundi, maknanya mereka telah disamakan dengan melarikan diri daripada medan perang, jihad. Maknanya dosa besar. Dia ada implikasi tau. Implikasinya maknanya orang yang pergi umrah haji ketika pilihan raya itu semua berdosa besar. Bahkan bukan orang yang pergi haji umrah, orang yang tak mengundi semua berdosa besar. Jadi kat situ berat tu. Maknanya kemudian istilah-istilah tu, maknanya istilah-istilah macam digunakan istilah lari daripada medan jihad, medan perang dan sebagainya ketika menentang musuh dan sebagainya, sangat bahaya bila kita katakan benda tu mungkinlah bagi kita yang orang yang mengaji, orang yang tahu beza antara propaganda politik dengan politik yang sebenar. Yang kita risau orang-orang yang tak sampai tahap tu. Mereka anggap maksudnya benda tu serius agama. Ramai orang macam tu. Dia kata ni fatwa ulama. Dia kata tak boleh lawan parti dan sebagainya. Jadi kita kata sebab itulah kita ni ahli sunnah ni, antara tanggungjawab ahli sunnah adalah untuk kita bersihkan tafsiran-tafsiran siasi, politik ni. Tafsiran-tafsiran politik ni macam contoh kita pernah dengar siapa yang memberontak kepada presiden parti, maknanya dia dikira khawarij. Macam dulu kan, yang sebelum ni kan, siapa yang tak mau undi dulu waktu pilihan raya 2018 ke apa, siapa yang tak undi barisan, maknanya dia khawarij. Kita nampak implikasi dia. Sama juga macam kafir mengkafirkan dan sebagainya, itu akan berlaku kalau tidak dikekang benda tu. Siapa yang nak kekang? Ahli ilmu. Ahli ilmu dia tak boleh jadi macam orang politik. Orang politik dia ada, dia panggil, dia pun pegang dengan apa? Al-harbu khida'ah, dia kata. Perang itu tipu daya. Jadi tak kira lah dia menipu pun tak apa. Dia kata ini perang, dalam pilihan perang, jadi kita menipu. Sebab itu mereka akan selalu guna, orang politik dia akan selalu guna al-harbu al-khida'ah. Perang itu tipu daya. Anda ingat lagi dulu waktu kita muda-muda dulu kan, tanzim dan sebagainya tu kan, jadi dia ajar untuk menipu ibu bapa. Sebab alasannya al-harbu khida'ah. Tipu daya adalah perang itu tipu daya. Jadi pergi dekat tanzim dia tu, mak dia telefon, ayah dia telefon, tak tahu mak anak dia pergi mana, dia kata boleh tipu. Sebab ini perang. Kita tak mau jadi macam itulah. Maknanya tafsiran politik tu, dia akan merosakkan. Tak ada. Betul lah tu kan. Wallahul musta'an. Jadi maknanya kita, tanggungjawab kita adalah kita menasihati. Tak kira pemerintah tu datang daripada parti mana. Dan kita ahli sunnah dia takkan berpihak pada mana-mana. Dia berpihak kepada kebenaran. Mana yang berada di atas kebenaran, maka dia akan berpihak. Yaduru haitsu ma yadur. Ahli sunnah dia bukan parti politik, dia bukan kumpulan yang taksub fanatik kepada tokoh tertentu dan sebagainya, tidak. Ahli sunnah dia menyeru dan mengajak manusia supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala manhaji salafil ummah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kat mana tadi? Baik, dekat 3 ayat tadi tu. Jadi Syekh kata di sini, maknanya nama-nama yang disebutkan dalam surah Yusuf ayat 40 tu, maknanya apa? Ma ta'buduna min dunihi. Yakni sembahan-sembahan yang mereka itu sembah, kaum musyrikin itu sembah, hanyalah nama-nama yang dinamakan oleh mereka dan juga oleh nenek moyang mereka. Baik. Kemudian yang berikutnya, tauhid menurut ulama ilmu kalam. Dalam kitab asal disebutkan at-tauhid indal mutakallimin, ahlul kalam. Kalau terjemah yang betul tu tak sebut ulama lah. Tapi mungkin penterjemah ni dia bersangka baik, maknanya memanglah di kalangan ilmu, di kalangan mutakallimin tu memanglah ada di kalangan mereka yang ulama lah, tak dinafikan.
Tetapi kalau ikut yang asal, kitab yang asal, Syekh sebut at-tauhid indal mutakallimin, di sisi ahlul kalam, mutakallimin, kan. Ini ialah kalau kita bincang tentang ilmu kalam itu sendiri, di sisi salaf tidak dikira sebagai ilmu lah, kan. Baik. Mereka mengatakan yaqulun inna ma'na ilah aliha, ataupun alaha wal aliha al-qadiru ala al-ikhtira', fayakunu ma'na la ilaha illallah ay la qadirun ala ikhtira' illallah. Baik. Ahlul kalam mereka mengatakan bahawa makna ilah adalah alaha dan al-alah, iaitu sesuatu yang berkuasa untuk menciptakan. Jadi tafsiran makna la ilaha illallah menurut mereka adalah la qadirun ala al-ikhtira'i illallah. Tidak ada yang berkuasa untuk mencipta melainkan Allah. Menurut mereka tauhid adalah mengesahkan Allah, iaitu anda mengatakan bahawa dia esa dalam zatnya dan tidak terbahagi-bahagi. Esa dalam perbuatan-perbuatannya tanpa sekutu baginya, dan esa dalam sifat-sifatnya sehingga tidak ada yang menyerupainya. Andaikan makna la ilaha illallah seperti itu, tentulah orang-orang kafir Quraisy tidak mengingkari seburuan Nabi SAW, dan tentu mereka beriman serta percaya kerana mereka mengatakan bahawa tidak ada pencipta selain Allah. Maknanya apa? Ada kekurangan dan penyelewengan di sini. Maknanya tauhid di sisi ahlul kalam, mereka hanya membataskan Allah itu dimaksudkan dengan penafian di situ, dan isbat hanyalah mengesahkan Allah dalam zat dan perbuatannya dan dalam sifat-sifatnya. Maknanya itu yang ditafsirkan dengan la qadirun ala al-ikhtira' illallah. Maknanya rangkuman daripada apa yang Syekh sebut tu terangkum dalam makna yang mereka tafsirkan, tiada yang berkuasa untuk menciptakan selain Allah. Baik. Kata Syekh, kalau inilah makna la ilaha illallah, inilah tafsiran la ilaha illallah, sudah tentulah apa, orang-orang kafir Quraisy tak ingkar seruan dakwah Nabi SAW, dan sudah tentu mereka beriman. Sebab mereka semua percaya bahawasanya tidak ada pencipta yang berkuasa melainkan Allah. Dan tidak ada pencipta tentu lebih sempurna daripada kata-kata tidak ada yang kuasa. Kerana yang kuasa kadang berbuat dan kadang-kadang pula tidak berbuat. Berbeza dengan pencipta kerana dia melakukan dan mewujudkan dengan kekuasaannya. Dengan demikian, pemahaman orang-orang musyrik lebih baik daripada pemahaman para ahli ilmu kalam dan mereka yang mengaku Islam, kerana tauhid yang disampaikan para rasul melalui firman Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sembahan yang benar bagimu selain dia. Maksudnya tidaklah ada sembahan hakiki yang pantas untuk diibadahi selain Allah. Maknanya di sini, kalau kita ikut tafsiran mutakallimin, ahlul kalam, mereka membataskan tauhid itu, makna la ilaha illallah itu maknanya menetapkan pencipta yang berkuasa hanya Allah, menafikan kekuasaan selain Allah. Itu saja. Adakah itu maksud sebenar kalimah tauhid? Sudah tentu tidak. Baik, kata Syekh lagi ironis, banyak di kalangan penulis saat ini yang menulis tentang persoalan-persoalan tauhid hanya membicarakan tentang tauhid rububiyah sahaja. Ini pada zaman Syekh. Metod seperti ini tentu sahaja keliru. Kita berkewajipan menanamkan di dalam hati kaum muslimin tauhid uluhiyah lebih dari sekadar tauhid rububiyah. Kerana tauhid rububiyah tidak diingkari oleh sesiapa pun secara nyata. Cuma kat sini Syekh berkata based pada zaman beliau, berdasarkan keadaan dan situasi di tempat Syekh lah, di Saudi, di Arab Saudi ketika itu.
Dan zaman tu, maknanya kat sini perkataan Syekh ni, apa masalah dia kat sini? Masalahnya Syekh kata kita berkewajipan menanamkan di dalam hati kaum muslimin tauhid uluhiyah lebih dari sekadar tauhid rububiyah. Kerana tauhid rububiyah tidak diingkari oleh siapa pun secara nyata. Gariskan kat situ. Situ iskal dia. Kita bukan nak bantah Syekh, cuma kita nak faham kenapa Syekh kata macam tu, dan supaya kita boleh bersangka baik dengan Syekh. Bukan kita tengok tu kita terus kata Syekh salah. Sebab apa? Sebab ada tak orang yang sekarang ni yang ingkar rububiyah? Kita tanya diri kita dan kita lihat dalam keadaan hari ini. Ada tak golongan yang menafikan rububiyah Allah? Ada. Yang ini atheism. Yang ini golongan ilhad, golongan mulhid. Yang sekarang ni mereka mempunyai media-media dan mereka masuk melalui pelbagai medium, sarana. Daripada media yang mereka gunakan tu, mereka masukkan melalui filem-filem, mereka masukkan melalui drama, mereka masukkan melalui kartun. Ilhad, atheism dan pelbagai bentuk atheist. Atheism tu dah macam-macam. Ada spiritual atheism, ada kita kata new age movement, new atheism, yang semuanya dalam kita kata maksud ilhadul jadid. Ilhad, harakah al-ilhad al-jadid. Yakni gerakan new atheism. Yang mana mereka masuk ke dalam bukan setakat kita kata lapangan hiburan dan sebagainya, bahkan lapangan akademik. Kajian-kajian, masuk dalam lapangan kajian saintifik dan sebagainya. Mereka cuba untuk masuk mentafsirkan sesuatu perkara dengan roh atheism, dengan roh ilhad, dengan roh kita kata yang menafikan Tuhan, menafikan rububiyah. Jadi ada tak? Ada. Cuma Syekh nak bagi tahu dekat sini, maknanya kalau kita tengok yang asal, kat sini, Syekh kata kat sini, walau kana hadha ma'na la ilaha illallah, okey. La ilaha illallah lama ankara Quraisy ala Nabi. Okey, kat sini dia kata fa tauhid, okey di sini. Lianna tauhid ar-rububiyyah lam yunkirhu ahadun inkaran haqiqiyan. Betul lah. Yang diterjemah tadi betul lah. Maknanya Syekh cakap tu dalam konteks Syekh tengah cerita tentang kaum musyrikin. Dan Syekh tengah cerita tentang keadaan wakil realiti di tempat Syekh. Maknanya di Arab Saudi. Kita kena cross check, tengok kitab Syekh kitab Syekh Al-Utsaimin ni, Qaulul Mufid ni dikarang tahun bila? Tahun bila? Dan anda percaya dia bukanlah tahun yang macam kita sekarang ni, yang media sosial, Facebooknya, Twitternya, anda percaya bukan? Waktu tu masih lagi tak sampailah, maknanya tak sampai maklumat tentang adanya gerakan neo atheism dan sebagainya. Mungkinlah ada, tapi mungkin kurang. Yang tu kita kena sangka baiklah pada Syekh. Bukan kita kata Syekh tak reti. Setengah orang dia tengok ni, tengok ni. Dia kata tak betul pasal ada ingkar. Kita jawab dua je. Pertama, Syekh Al-Utsaimin bukan Nabi. Kan? Dan dia seorang alim. Kalau dia salah, ada masalah tak? Kalau dia salah, ada masalah dalam isu ni? Tak ada isu. Sebab setiap manusia boleh betul dan salah. Sebagaimana perkataan Imam Malik. Kecuali pemilik kubur ini, Imam Malik menunjukkan kubur Nabi SAW, kecuali Nabi SAW. Maknanya selain Nabi tak maksum. Jadi jawapan kita, pertama, Syekh tak maksum. Jadi tak ada masalah. Yang kedua, kita boleh jawab. Maknanya Syekh maksudkan di sini adalah pada dalam keadaan khitab. Dia tengah mengajar tu siapa? Dia bukan mengajar orang-orang yang di Amerika Syarikat.
Dia bukan mengajar kitab ni ketika itu bukan mengajar orang-orang yang ada dekat Switzerland ke ataupun ada dekat New Zealand ke, bukan. Kan? Yang tidak tersebar atheism di negara umat Islam. Jadi Syekh sebut dah. Syekh kata yang tidak rububiyah itu tidak diingkari oleh sesiapa pun secara nyata. Maknanya orang Islam tak ingkar. Nampak? Maknanya kalau ada lepas tu orang Islam yang terpengaruh dengan atheism, yang terpengaruh dengan new atheism, terpengaruh dengan spiritual atheism, dengan macam-macam new age movement, dengan gerakan macam-macam atheism yang ada, itu lain cerita kat situ. Dan anda percaya akan ada tambih kalau sebahagian daripada masyayikh yang mensyarahkan kitab Al-Qaulul Mufid ni, mereka akan tambih dekat sini juga. Mereka akan tambih kat sini, maknanya mereka sama ada mereka kata Syekh bagi tahu benda yang pada zaman dia, yang sesuai dengan zaman dia lah. Walaupun zaman Syekh tu memang dah ada atheism, tapi Syekh ajarkan ketika itu adalah mengajar orang-orang Islam sendiri. Jadi kita kata itu yang kita boleh jawab lah. Baik. Jadi kat sini kita kena kat sini mulahazatnya, maknanya kita perlu tambah, ya, kerana tauhid rububiyah tidak diingkari oleh siapa pun secara nyata, maknanya yang pertama merujuk kepada kaum musyrikin. Pertama merujuk kepada kaum musyrikin sebab konteks perbahasan Syekh ini rentetan daripada perbahasan penafian daripada contoh yang diberikan adalah kaum musyrikin Mekah. Memang kaum musyrikin tak ingkar apa? Tauhid rububiyah. Maknanya Allah mencipta, memberi rezeki, mengurus tadbir alam. Memang tak diingkari. Dalilnya dalam Al-Quran Allah tak pernah sebut. Maknanya mereka ingkari perkara tersebut. Bahkan mereka mengakui. Nampak? Baik. Cuma kenyataan Syekh ini bukan bermakna orang Islam tidak perlu untuk berdakwah kepada orang-orang mulhid, orang-orang yang ateis yang mengingkari rububiyah Allah. Bukan bermaksud sedemikian. Sebab ada orang mereka buat tuduhan yang melulu kepada manhaj salaf dan golongan yang belajar akidah salaf di kalangan ahli sunnah. Mereka kata ulama salaf ataupun mereka yang salafi ini tidak memberikan penekanan untuk menjawab keraguan-keraguan golongan atheism, golongan ilhad. Mereka buat tuduhan melulu, sedangkan sebenarnya tidak. Sebenarnya jaguh-jaguh ahli sunnah setiap zaman, mereka lah yang menjadi barisan hadapan, golongan yang kita katakan barisan hadapan dalam mendepani setiap bentuk ilhad, setiap bentuk penyelewengan. Jadi orang yang buat tuduhan melulu ni memanglah kadang-kadang disebabkan sentimen apa? Anti, salafi. Anti itu sangat, jadi mereka benci sangat sampai mereka tak nampak. Walhal kalau kita tengok sekarang institut-institut yang banyak memberikan penekanan dalam memberi jawapan terhadap golongan atheism ni, banyaknya di Timur Tengah, banyaknya berpusat di Arab Saudi. Kalau kita tengok institut-institut yang macam Al-Yaqin, li Naqdil Ilhad, bukan Al-Yaqin Institute, bukan, lain. Dia dalam bahasa Arab, maknanya yang dikendalikan oleh tokoh-tokoh akidah di Arab Saudi, yang kita tahu ada jamiah akidah dia dan sebagainya. Mereka banyak kajian-kajian mereka yang mendepani ancaman new atheism ni. Daripada mana? Latar belakang mereka adalah daripada orang yang beraliran salaf. Sebab itu kalau kita tengok macam bantahan-bantahan terhadap syubhat dan keraguan-keraguan yang dikemukakan, yang dibawa oleh golongan atheism ini, banyak macam contoh kita ambil seorang tokoh yang Syekh Samir Amiri kalau tak salah, Syekh Samir Amiri, beliau mengarang kitab yang membantah tentang isu-isu yang berlega pada syubhat dan keraguan golongan atheism.
dan beliau banyak menggunakan kalam dan perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Imam Ibn Al-Qayyim. Contohnya dalam isu yang kita pernah bahaskan sebelum ini, berkenaan dengan problem evil. Problem evil. Yang mana kitab Ibn Al-Qayyim, kitab Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Syifa'ul Alil, itu adalah terkehadapan, merentasi masa, menjawab syubhat-syubhat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh barat yang cuba untuk menyebarkan ilhad, atheism itu melalui wacana ilmiah. Jadi tokoh-tokoh ulama salaf, ulama-ulama yang berpegang dengan manhaj salaf ini lebih terkehadapan. Sebab itu hatta pengkaji-pengkaji di kalangan ulama Asy'ariyah pun mengakui hal tersebut. Contoh macam pakar ilmu kalam di Mesir, Syekh Hasan Syafi'i. Beliau dengan dalam salah satu kitab beliau dengan terang-terangan memuji ketokohan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan ramai lagi ulama-ulama yang ahlul kalam pun mereka akui, mereka yang adil tentang peranan, maknanya kita kata manhaj salaf lah. Cuma mungkinlah ada di kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf itu yang mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Itu biasalah. Nampak? Jadi ini kita kena tambih dekat sini. Bukan bermaksud kita ahli sunnah maknanya kita katakan tak ada orang yang ingkar tauhid rububiyah ni, maknanya berlawanan dengan realiti. Sebab nanti kalau kita tak faham kat sini, orang main petikai kita. Orang kata Syekh Uthaymin tak betul. Macam mana kita nak jawab? Sebab itu anda bagi jawapan. Maknanya macam mana kita nak jawab? Maknanya kita kena jawab dengan adil. Kita bukan, bila kita berinteraksi dengan perkataan ulama, kitab-kitab mereka, maknanya kita tak boleh kita bersikap, maknanya kita tak bersikap adil. Kita anggap maknanya ini bila kita baca tu tak sesuai dengan kita, selera kita, dengan kehendak kita, dengan pemahaman kita, kita terus hukum. Nampak? Itu tak kena. Sebab itu kena hati-hati. Baik. Tentu sebuah kelalaian besar manakala kita hanya fokus menegaskan sesuatu yang sudah diketahui secara naluri dan fitrah, yang sudah diketahui melalui akal, sementara kita tidak membicarakan tentang hal yang dikuasai oleh hawa nafsu, kerana menyembah selain Allah disebabkan kerana dominasi hawa nafsu seseorang hingga memalingkannya dari penyembahan terhadap Allah semata, lalu menyembah para wali dan hawa nafsu. Kat sini betul lah. Maknanya dakwah kepada tauhid yang asal menyeru kepada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Kerana itu kita sepakat. Kita dah bahaskan sebelum ini, tauhid yang diseru oleh para nabi dan rasul adalah tauhid ibadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, ubudiyah, uluhiyah, dalam perhambaan. Dan itu pun kita tengok sekarang ini, itu yang banyak berhadapan, kita berhadapan dengan orang masyarakat Islam. Masyarakat Islam yang tak terkena syubhat atheism, mereka terkena syubhat yang berbentuk, kita kata, kesyirikan yang datang melalui orang-orang Islam yang berjubah, yang berserban, yang bersongkok, berjanggut dan sebagainya, yang mengatakan ini adalah wali, ini adalah apa kita kata, perantara dan sebagainya, untuk memalingkan ibadah. Nampak? Jadi kok mana pun Syekh Uthaymin tetap menang kat sini. Maknanya kalau kita baca sampai bawah ni, maknanya muallif rahimahullah, pandangan dia ini tetap kita kata terkehadapan. Kan? Maknanya tak bolehlah kita nak kata oh Syekh tak faham tentang waqi' dan sebagainya. Tak, bahkan perkataan Syekh ini menunjukkan merentasi zaman. Sebenarnya kalau kita lihat keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada ulama-ulama ahli sunnah zaman berzaman, bila Allah Ta'ala, bila mereka ulama ahli sunnah ni berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, keberkatan yang ada pada pendapat mereka, pandangan mereka itu akan terhasil. Semakin seorang ulama itu berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, pendapat salafus salih, athar sahabat, maknanya manhaj salaf,
semakin berkatlah pandangan dan pendapat dia. Maknanya semakin kita kata dia diberikan petunjuk. Dan keberkatan itu juga kita akan dapat rasa dengan kita walaupun dah berpuluh-puluh tahun, muallif ini pun sudah meninggal dunia, tetapi kita dapat rasa apa yang beliau katakan, nasihat dan pengajaran yang beliau katakan ini, memang kita nampak ianya tidak ditelan zaman. Maknanya tauhid ni sentiasa relevan. Dia tak ada isu dia kata dah lapuk ke, tak, sentiasa evergreen. Sebab itu isu-isu tauhid ni sentiasa kita kena update. Jangan kita update benda lain. Bab politik dia advance, bab ini dia advance, tapi bab tauhid, bab akidah ni dia ke belakang. Kan? Kalau bab tentang update sekian, update itu, bab-bab dunia dia advance, tapi bab tauhid akidah ni dia ke belakang. Tapi ulama ahli sunnah semisal Syekh Uthaymin, dia terkehadapan. Sebab tu kalau kita tengok, kita akan lihat macam mana pendapat-pendapat beliau ini, maknanya macam yang sebelum ni kita dah lihat, sama juga macam ulama-ulama sebelum beliau. Tak kira siapa yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, Ibn Taymiyah ke, Ibn Al-Qayyim ke, kita baca karangan mereka itu seakan-akan macam mereka menujukan kepada orang di zaman kita, kan? Sedangkan mereka sudah berkurun lama. Itu kita kata keberkatan, kan? Baik, jadi cukup dah sejam lebih dah. Habis waktu dah? Habis. Baik, jadi kita berhenti dekat sini, dekat halaman 80. Sebenarnya kat sini isu ni kita nak bincang tentang ilmu kalam tu. Maknanya kita nak bincang sikit tentang, nanti kita kena sentuh juga tentang apa yang menjadi punca pemahaman mereka itu menyeleweng. Sebab apa jadi menyebabkan tafsiran mereka terhadap la ilaha illallah tu jadi khaliqun qadirun alal ikhtira' illallah. Jadi macam tu. Yang hanya menetapkan kekuasaan Allah, tidak menetapkan pengabdian dan juga peribadatan kepada Allah SWT, hanya menetapkan dari sudut penciptaan dan sudut kekuasaan saja. Yang kita akan tengok kesan dia. Kita akan bincang dalam kelas akan datang insya-Allah, kesan yang kita tengok hari ini, kesan-kesan disebabkan tafsiran tauhid yang salah ni, apa kesan-kesan kita akan tengok. Yang mana sangat penting untuk kita faham. Baik, saya cukup setakat itu. Ada soalan? Ada. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada soalan? Sebab ada orang pesan kata kalau boleh soalan, kalau yang berkait dengan ni dia kata jangan tanya belakang. Dia kata suruh tanya, boleh orang hak dengar tu dapat juga manfaat. Yang tu tak apa. Kalau dia berkait dengan topik je. Maknanya tak ada kompromi langsung. Tak boleh kita bincang ke apa, tak boleh. Rotation pula. Wish. Allah. Dibalik pada ayat dalam surah Al-Jumu'ah itulah, Al-Jumu'ah. Dan kemudian wala dzikrullah akbar. Mengingati Allah, solat itu lebih besar. Kan? Maknanya kalau kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, man taraka syai'an lillah
awadallahu khairan min, kan? Ataupun uwidha khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu asas. Maknanya kita tinggalkan sesuatu, tak kira lah dia kata ada rotation ke apa, tapi terpaksa kompromi kita punya solat, tak boleh lah. Solat kot, kan? Kalau benda lain, kalau setakat kita kata okey, tak boleh pakai baju Melayu, katakan, boleh lagi. Kita pakailah baju apa pun yang tutup aurat, kan? Tak boleh pakai songkok, katakan, boleh lagi, kan? Tapi kalau solat adalah benda yang lebih besar daripada solat? Ada. Solat tu yang paling besar, kan? Dalam hidup kita, maknanya kalau kita terima kerja tu, bila rotation tu kita kena tinggalkan solat Jumaat. Berat tu. Berat tu, kan? Di solat Jumaat saja ke solat lain? Jumaat saja. Kena tengok apa, kena check balik, kena tengok apa, kena check balik fatwa-fatwa ulama. Tapi kalau kerja yang tak ada berkait dengan sektor yang crucial, keselamatan dan sebagainya, rasanya tak boleh. Mesti tak boleh. Kalau alasan setakat tak ada orang gitu-gitu tu tak boleh. Dia kalau macam sektor yang macam keselamatan dan sebagainya, itu lain cerita. Itu memang kena ada orang jaga dan sebagainya, tentera, polis ke apa semua, kan? Itu dia ada, kita kata, keluasan kat situ, ada ruang kat situ. Itu. Ada. Polis jaga kat Masjid Haram semua tu, kan? Dia solat tak waktu tu? Dia bergilir, kan? Dia tak solat, kan? Pasal apa? Pasal kalau kita tengok kes-kes macam dulu yang Juhaiman 1979, kan? 1979 memang bahaya lah. Memang boleh macam Syekh Huzaifi pernah ada orang cuba nak Syiah ke apa nak serang dia tengah solat tu, kan? Jadi isu tu keselamatan. Itu memang dibahaskan, maknanya dia panggil hirasah, dia panggil ahkam hirasah. Dia masuk dalam apa kita kata hirasah ni, maknanya inilah guard, kan? Jaga keselamatan, macam pemimpin dan sebagainya, macam orang panggil zaman di start guard ni, yang start ni Nabi SAW pernah ada, kan? Waktu lepas dia sebelum turun ayat Allah Ta'ala jamin keselamatan Nabi suruh start Muawiyah. Sebab zaman dia tu, bayangkan Ali kena bunuh, kan? Kemudian dia hampir kena bunuh juga. Dia Uthman, sebelum dia Uthman tak ada hijabah, tak ada guard jaga dia. Sebab tu ulama ambil Muawiyah dia ijtihad waktu tu, maknanya perlu ada orang yang jaga ketika solat. Ketika imam jaga solat, imam solat, maknanya dia tak solat, dia jaga. Macam mana mengaji di Yaman dulu, syekh sama tak? Kan? Maknanya dia jaga. Dia solat kemudian. Sebab waktu tu perang dan sebagainya. Itu perang berkecamuk lain. Dan perang berkecamuk tu lain. Tapi ni ada khusus, maknanya dia ada kelonggaran kat situ. Tu jaga. Tapi dia bergantunglah keadaan tu macam mana. Macam orang yang jaga border, kan? Di Lahad Datu ke apa semua. Itu ada. Itu kita kata dia ikut sektor lah. Maknanya apa yang risiko dia tu. Tu yang kena check balik. Tapi kalau kerja setakat biasa macam tu rasa kita tak boleh lagi kot, kan? Cari kerja lain lah, ada kita yakin lah Allah Ta'ala akan bagi kalau kita tinggalkan satu kerana Allah, kan? Susah tu kalau maknanya rotation kita tak boleh solat Jumaat tu, berat tu.
Kan? Ada ancaman. 3 kali tinggal tanpa uzur. Dicopkan sebagai nifak. Kan? Munafik. Kemunafikan. Jadi tak boleh ringan-ringankan kat tu. Wallahu taala alam. Threat itu tak pasti. Wallahu alam. Itu kena rujuk pada orang yang ahli. Salah tu. Tak betul. Itu tak betul. Dia macam dia kita kata dia kita balik pada hadis Nabi lah. Nabi kata wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibagi, dia kata Ibnu Taimiyah, An-Nawawi tak kahwin, Ibnu Taimiyah pun tak kahwin, dia tak betul, manhaj tak betul. Sebab dia dah membelakangkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam khutbatul hajjah kan? Wa fa inna asdaqal kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Tak ada petunjuk orang mana pun selain Nabi yang lebih baik melainkan petunjuk Nabi. Kena yakin. Sebab itu Syekh Saleh Al-Fauzan dia ada bagi nasihat dekat orang yang dia kata dia takut macam tu jugalah. Dia soalan lebih kurang sama. Anda teringat Syekh Saleh Al-Fauzan pernah bagi fatwa, dia kata kalau kamu rasa macam tu, kalau kamu rasa boleh membebankan kamu untuk menuntut ilmu sebagainya, kamu kena lawan. Maknanya lawan maksudnya kamu kena hadapi dengan kamu jadikan perkahwinan kamu tu, isteri kamu tu dapat membantu kamu untuk menuntut ilmu. Dia kena timbang. Maknanya dia sendiri kena tengok. Maknanya adakah keadaan dia tidak menikah itu lebih baik, ataupun akan kalau dia menikah itu lebih buruk. Maknanya dia bergantung pada keadaan orang. Bergantung pada keadaan orang. Memang fuqaha bincang, kan? Tapi kalau kita nak bincang, kita nak bincang tentang individu orang ni beza-beza, susah. Sebab itu kita kata jawapan mudahnya kahwinlah. Wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Mana itu sebaik-baiknya? Ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi, confirm. Kalau kita bawa pendapat fuqaha ni, dia itu zaman dia lah apa benda, kan? Tak ada. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam petunjuk dia yang terbaik. Kita tak boleh syak, tak boleh ragu. Jadi menikahlah. Tak payah fikir-fikir. Menikah. Tak rugi. Tak rugi. Ya, walaupun terpaksa, memang kita tak nafikan ada orang bila dia menikah, maknanya dia punya komitmen dia kepada keluarga tu. Itu sebab Syekh Fauzan kata maknanya dia kena seimbangkan. Dan dia dua lah. Kalau dia menikah, dia terpaksa komitmen dia lebih pada keluarga, dia dapat pahala juga. Apa yang rugi? Dia dapat pahala juga. Cuma mungkinlah ilmu tu dia tak boleh nak hadir kerap macam sebelumnya. Itu biasalah. Tapi selagi mana dia dalam ruang lingkup, dia memberi nafkah kepada keluarga dia, jihad. Tapi beruntung kalau orang yang menikah dia boleh himpun dua-dua. Betul tak? Beruntung. Macam sahabat kita Abu Mu'adh. Beruntung. Menikah, dia boleh hadir. Kena tanya tips-tips. Kan?
kena tanya sahabat-sahabat kita yang dia orang boleh, maknanya macam mana dia orang boleh maknanya tak tinggalkan terus majlis ilmu. Kita fahamlah ada orang yang dia dah komitmen ke keluarga semua, memanglah akan memberi kesan pada kehadiran dia, pada kita kata pada komitmen dia. Tak, orang suka ramai. Orang suka ramai. Maknanya memang dia letakkan, dia memang dia pilih jalan tu. Dia timbang siap-siap. Maknanya dia memang pilih jalan tu. Sebab memanglah kalau kita tengok zaman-zaman, dia macam zaman kita juga, betul lah. Kadang-kadang kita tengok zaman kita ni pun memanglah, kalau silap pilih isteri, berat juga. Dia akan bagi kesan. Kalau salah pilih isteri pun bahaya. Kan? Sebab tu kena cari isteri yang apa? Yang maknanya yang taat. Kan? Bukannya yang suka melawan dan sebagainya kan, ataupun ni maknanya yang mempermudahkan urusan kita. Bukanlah kita kata apa dia, kita nak apa mengongkong dan sebagainya, tapi itulah dah memang itu ciri-ciri yang apa isteri yang solehah dan sebagainya kan. Bukannya kita buat benda maksiat, kita nak ya betul. Dia kena seiringkan. Maknanya kena cari orang yang dia senang cerita, menikah dengan orang yang cintakan ilmu juga. Orang yang dia faham tentang ilmu, tentang orang yang ada kecintaan kepada ilmu. Berkat insya-Allah. Kefahaman sama, dia tak kalau kefahaman lain tu bahaya. Maknanya contohnya dia daripada orang yang daripada yang tak pernah terdedah dengan ilmu. Dengan majlis ilmu, tak pernah terdedah dengan majlis ilmu, dengan apa dia situasi keadaan maknanya majlis ilmu dan sebagainya. Maknanya kita kata susah sikitlah. Susah. Itu yang akan jadi apa? Dia akan lari daripada yang asal. Dia tak akan bawa kita untuk terus jalan dengan jalan yang kita pilih. Ahlul kitab. Jadi sebab itu kita kata kita tengok pada zaman tu. Kena tengok pada zaman. Maknanya adakah ahlul kitab yang ada pada zaman ni dia masih menjaga dia punya kehormatan dan sebagainya macam ahlul kitab yang asal? Macam ahlul kitab yang kita kata betul-betul ke? Itu banyak benda yang kena tapis tu. Tak sama kadang-kadang. Jauh. Islam betul salah dah macam-macam keadaan yang berbeza kan, berbeza. Cuma kita macam kita tengok sekarang ni maknanya yang sesuai, maknanya kita cari orang yang ada orang tanya juga macam mana nak cari orang yang macam mana, calon isteri perempuan yang macam mana. Dia kata dia ada dua calon. Kata seorang ni maknanya dia terlampau taksub dengan kepartian Jumaah dan sebagainya. Anda kata yang tu awal-awal lagi kena reject. Sebab bahaya. Sebab memang ada orang yang dia bila dia terikat dengan jemaah tu sampai tahap dia punya ketaatan isteri dia tu akan lebih pada jemaah. Sampai dia akan mengabaikan suami dia. Itu kena tolak awal-awal. Yang jenis sebab memang tak sesuai dengan tabiat wanita tu sendiri. Kan? Yang memang jenis taksub fanatik tu kena tolak awal-awal. Kena cari yang neutral. Kena cari yang neutral. Maknanya yang dia tak maknanya yang di pertengahan, dia tak maksudnya taksub fanatik kepada mana-mana. Maknanya sebab itu kalau tengok di mana dulu di Madinah dulu kan pernah diceritakan sampai tahap yang join apa usrah tu kan. Dia pun cerita dia tak bagi pergi dia tak bagi pergi ke kuliah-kuliah syekh, kena pergi usrah nakib-nakib dia. Kemudian nakib-nakibah tu siap ajar lagi. Dia kata kalau suami tak bagi pergi usrah, jangan taat. Bayangkan
Jangan taat. Sebab tu anak kata bahaya kalau ikut tafsiran politik. Rosak habis. Dia bukan rosak pada negara ni, keluarga pun akan rosak. Sebab dia jadi, dia kata, bayangkan, dia kata kalau jemaah suruh pergi, nakib tu suruh pergi usrah, wajib taat. Kalau suami tak bagi pergi, tak wajib taat. Maknanya boleh pergi juga. Kalau suami tak bagi pun kena pergi juga. Sebab ni jemaah. Sebab dia main tafsiran politik tu. Itu susah tu. Ini bukan cerita dongeng tau, memang betul berlaku. Memang betul. Sampai bercerai, sampai, yalah. Sampai sebab itu kita kata jangan kita biasakan tafsiran politik ni. Kita kadang-kadang kita geram juga geng-geng yang menunggang kamu ni. Kan? Sebab dia memang bagi kesan negatif. Kan? Sebab tu depa pun kena fikir kan, macam mana depa punya pengisian-pengisian tu kena ubah. Dah tak sesuai dah. Tak sesuai dah buat macam zaman dulu ni, apa kononnya ketaatan tu dia tak sesuai dah. Sebab orang semakin bijak. Dan orang boleh akses maklumat, dan orang boleh, dia bukan macam depa punya kaedah tu dah primitif. Masih syok sendiri. Kan? Jadi kita kata tapi itulah masalahnya, itulah modal mereka. Mereka nak mempengaruhi orang ramai. Mereka kena guna modal tu. Kan? Kalau tak laku. Tapi kita tak boleh lah. Benda tu tak boleh. Bertentangan. Sebab itu bahaya hizbiyah ni. Tahazuk ni. Bahaya, sangat bahaya. Sampai boleh, bukan kata, kita kata ni sampai tahap kita kata dia boleh menggugat keamanan. Sebab dia bila jadi taksub ni, dia akan, maknanya dia panggil apa? Dia membina daulah di bawah daulah, di atas daulah. Maknanya kita dah ada negara, dia ada negara sendiri. Bahaya tu. Sebab tu Syekh Ibrahim Al-Muhaimid, macam ulama-ulama yang bahas tentang syubhat khawarij dan sebagainya ini, memang mereka kata ini antara benda-benda yang macam tanzim-tanzim ini, memang betul dia akan jadi cult. Bahaya. Dan kadang-kadang tu kita tengok memang bukan setakat bergaduh biasa, bergaduh tu biasa kan. Tapi kita kata sampai tahap kafir mengkafirkan, itu dahsyat. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.